Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami merupakan pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM akan membuat perbincangan mengenai tajuk NGO Alam Sekitar, fungsi NGO dan peranannya dalam usaha mengurangkan sisa pepejal dengan melihat perbandingan antara Malaysia dengan negara luar. Tugasan ini dijalankan secara berkumpulan di bawah subjek BIPW 2132, Etika dan Kebudayaan, dan pensyarah kami ialah Dr. Nur Fazilah binti Abdul Hamid. Kami ahli kumpulan 8 terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama, Ali bin Abdullah. Yang kedua, Siti Nurdiana binti Abdul Malik. Yang ketiga, Li Pesin. Yang keempat, Nurul Ashikin binti Lahide. Dan yang terakhir, Nur Hamizah binti Nur Muhammad atau Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Nur Fazilah binti Abdul Hamid, saya Siti Nurdiana binti Abdul Malik, nombor metrik B0620101058, akan memberi sedikit penerangan tentang pengenalan tugasan berkaitan tajuk kami. Saya akan menerangkan dua definisi yang berkaitan dengan tajuk kami, iaitu sisa pekerja dan NGO. Sisa pepejal merupakan apa sahaja sisa buangan yang terhasil daripada aktiviti sosio-ekonomi manusia yang mempunyai sifat kotor dan dianggap tidak berguna. Namun, terdapat juga sisa pepejal yang boleh dikita semula seperti botol plastik, tin minuman, surat khabar, kotak dan sebagainya. Manakala NGO pula bermaksud badan bukan kerajaan. Ia adalah istilah yang merujuk kepada entiti sosial tanpa keuntungan, tidak bergantung pada pentadbiran awam dan biasanya menjalankan aktiviti yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Terdapat lebih kira-kira 37,890 sisa tan sampah yang dihasilkan setiap hari di Malaysia, di mana setiap individu menghasilkan sekurang-kurangnya 1.17 kg sisa sampah. Peningkatan sisa pepejal ini harus dibanteras sebelum terlambat kerana ia dapat menimbulkan pelbagai masalah kepada alam sekitar. NGO alam sekitar terutamanya membawa peranan penting dalam menyeru dan menggiat usaha untuk menangani masalah longgokan sampah di tapak-tapak pelupusan sampah. Jika sampah-sampah ini tidak diuruskan dengan baik, pasti banyak masalah akan timbul, terutamanya masalah pencemaran alam sekitar seperti pencemaran bau dan pencemaran air bawah tanah. Tahukah anda bahawa medal-medal di Sukan Olimpik Tokyo 2020 telah dihasilkan dengan melalui proses kita semula. Model Sukan Olimpik Tokyo 2020 telah dihasilkan dengan menggunakan telefon bimbit dan barangan elektronik terpakai yang telah dikita semula hasil sumbangan masyarakat Jepun. Sebagai tuan rumah Olimpik 2020, Jepun telah mengambil masa selama 2 tahun mengumpulkan sebanyak 6 juta telefon bimbit terpakai dan 158 juta barangan elektronik terpakai untuk menghasilkan medal-medal yang dipertandingkan. Dan menurut laporan media tempatan, keseluruhannya sebanyak 80,000 tan bahan kita semula tersebut telah digunakan untuk menghasilkan 5,000 medal yang dipertandingkan. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian kami terdiri daripada: pertama, mengenal pasti fungsi NGO dalam usaha menguruskan sisa pepejal secara terancang. Yang kedua, membincangkan peranan NGO dalam memastikan sisa pepejal dapat diurus dengan baik. Dan yang terakhir, membandingkan peranan NGO di Malaysia dengan negara luar dalam usaha mengurangkan sisa pepejal. Ketiga-tiga objektif ini akan dibincangkan lebih lanjut dalam perbincangan dan hasil kajian. Selamat sejahtera Dr. Fazilah. Nama saya Li Peising, pelajar BTech Section 2 dari kumpulan 8. Hari ini saya nak bentang kajian literatur. Pertama, SW Corp bekerjasama dengan NGO di Taman Padang Berjaya Langkawi. Mulai esok, terdapat 7 negeri mengasingkan sisa pepejal di rumah untuk mengurangkan penghantaran sisa pepejal ke tempat pelupusan. Kedua, SW Corp harap lebih banyak NGO
akan membantu menjayakan program mendana komuniti dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara bersih. Ketiga, Pertubuhan Tuzi adalah NGO yang paling aktif dalam Kitab Semula. Untuk pertumbuhan ini adalah menjayakan Kitab Semula dan menerapkan nilai-nilai murni kepada masyarakat. Seterusnya, NREB menandatangani MOA secara maya dengan Sarawak Sendirian Berhad dan WWF Malaysia untuk menerbitkan buku pendidikan alam sekitar dan pengurusan sifat pekerja bagi sekolah rendah. Seterusnya, JKKK memainkan peranan yang besar dengan bekerjasama NGO bagi mengambil langkah yang proaktif untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman ramai golongan masyarakat terhadap kepentingan melibatkan diri dalam isu alam sekitar. Kajian lepas menunjukkan jumlah sifat pekerja negara telah mencapai lebih daripada 33,000 tan sehari, tetapi hanya 10.5% dikita semula untuk menjadi produk lain-lain. Maka NGO sentiasa memberikan kesedaran kepada orang ramai. Seterusnya, pengurusan sifat pekerja amat penting kerana masalah sampah sarap telah mengancam alam sekitar kita. Seterusnya, SW Corp membantu NGO seperti Yayasan Taiwan Buddhist Tuzi Malaysia menjalankan program-program Kitab Semula. Sasaran ialah mencapai 40% kadar Kitab Semula pada tahun 2025 adalah satu cabaran SW Corp. Untuk kegagalan mengurangkan sifat pekerja adalah pertumbuhan pesat sektor perindustrian dan projek pembangunan. Akan memberikan kesan kepada kualiti alam sekitar sekiranya pihak tidak memberi perhatian kepada elemen menjaga kelestarian alam sekitar. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada Dr. Nur Fazila. Nama saya Nur Hamiza binti Nur Muhammad. Saya dari BTEC Section 2 dan saya dari kumpulan 8. Hari ini saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Untuk pengenalan metodologi kajian merupakan kaedah ataupun teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Tujuan metodologi ini dilakukan adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Seterusnya, kita masuk kepada kaedah metodologi yang diaplikasikan dalam kajian ini. Terdapat 3 kaedah, iaitu pertama, kaedah pengumpulan data. Kedua ialah kaedah perpustakaan dan yang ketiga ialah kaedah temu bual. Yang pertama ialah kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data ini boleh dilakukan secara soal sedidik kepada sukarelawan yang terlibat. Okey, yang kedua ialah kaedah temu bual. Temu bual ini juga dilakukan kepada sukarelawan dan pengasas Tizuchi itu sendiri. Dan yang terakhir ialah kaedah perpustakaan. Kaedah perpustakaan ini adalah sangat penting di mana kaedah kajian perpustakaan ini sangat penting bagi mengkaji, bagi pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan. Hasil dari kajian perpustakaan banyak akan dapat membantu dalam pengkaji dalam mencari bahan atau idea tentang aspek yang boleh dikaji oleh pengkaji. Pengkaji juga dapat meluaskan pengetahuan berkaitan dengan tajuk yang dikaji daripada hasil daripada kajian perpustakaan yang dilakukan. Seterusnya, kita masuk kepada kaedah kajian yang dilakukan. Yang pertama adalah pengumpulan data seperti yang saya terangkan tadi. Dalam pengumpulan data ini, pengkaji telah menggunakan internet sebagai sumber rujukan, di mana pengkaji akan mencari laman sesawang yang berkaitan dengan tajuk yang akan dikaji, tajuk yang dikaji. Seterusnya ialah temu bual. Temu bual di sini pengkaji telah menemu bual sukarelawan Tizuchi untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang tajuk kajian itu sendiri. Dan yang terakhir ialah kaedah perpustakaan. Dalam kaedah ini, pengkaji akan mencari sumber-sumber ilmiah, iaitu sumber buku-buku ilmiah yang terdapat di perpustakaan bagi memudahkan lagi pengkaji untuk lebih memahami tentang tajuk kajian. Dan juga
pengkaji akan mencari kajian-kajian lepas. Okey, buku-buku ilmiah ini adalah sangat penting untuk mengkaji lebih memahami tentang tajuk kajian, di mana tajuk kajian ini adalah tentang pihak peranan NGO dalam melupuskan sisa pepejar. Di sini pengkaji perlu mencari buku-buku ilmiah tentang peranan NGO di Malaysia, tentang perbandingan Malaysia dengan negara lain, tentang pelupusan sisa pepejar yang dilakukan dan sebagainya. Manakala kajian lepas adalah sangat diperlukan bagi pengkaji hal ini kerana kajian lepas ini sebagai sumber rujukan kepada pengkaji agar tidak berlakunya sebarang pertindihan kajian dan juga dapat memperkuatkan lagi atau memperkukuhkan lagi kajian yang dilakukan. Kesimpulan daripada kaedah yang dilakukan untuk kajian ini ialah setiap kajian yang dilakukan mempunyai metodologi kajian yang tersendiri mengikut jenis kajian yang dilakukan. Selain itu, metodologi kajian yang digunakan mestilah bersesuaian dengan objektif tajuk latihan ilmiah. Hal ini kerana ia merupakan satu perkara yang amat penting dalam melakukan sesuatu penyelidikan bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan berkualiti. Dengan adanya metodologi kajian yang dilakukan akan lebih teratur dan akan mendapatkan kajian yang lebih baik. Hasil yang diperolehi juga bergantung kepada pemilihan metodologi kajian. Oleh itu, kaedah metodologi kajian ini amatlah penting bagi sesuatu pengkaji dalam menghasilkan kajian yang lebih terperinci. Doktor, saya Ali bin Abdullah dan sekarang saya ingin membentangkan tentang dapatan kajian dan perbincangan. TUC mula mengusahakan kebimbangan alam sekitar pada tahun 1990 dan kini terdapat sekitar 4,500 tapak kita semula di Taiwan. Matlamat awal organisasi adalah untuk mengurangkan ruang tapak pelupusan dengan mengitar semula sampah. Master Chen Yuen membuat seminar di Taichung pada 23 Ogos 1990 dan semasa berucap di atas pentas, beliau mengesah rakyat untuk mengitar semula semua sampah yang boleh dikitar semula. Komen beliau mendidik ahli penonton yang menghadiri sesi itu, mengalahkan mereka untuk memulakan usaha kitar semula di rumah. Begitu juga Peribatan Persatuan TUC telah meluaskan ke banyak negara seperti yang berlaku di Kota Kinabalu. Suci akan menentukan tapak stesen kita semula yang sesuai di satu kawasan untuk bahagian pengurusan kita semula ini. Fungsi utama stesen ini adalah untuk memfungsi sebagai tempat pengumpulan kekal untuk barangan kita semula di wilayah tempatan. Suci yang terlibat secara aktif dalam usaha kita semula dapat melakukannya tanpa merasakan bahan kita semula itu tidak bersih. Ini mungkin diperhatikan dalam dedikasi mereka untuk bekerja tanpa henti dan keletihan. Walaupun pada hakikatnya aktiviti ini sangat membebankan, banyak barangan kita semula yang diberikan kepada pusat pengumpulan untuk pemilik rumah tidak disusun dengan betul, malah digabungkan dengan satu bahan dengan bahan lain dalam bekas yang sama. Menunjukkan kerumitan tugas mereka, keadaan ini menyukarkan ahli sukarelawan suci untuk membahagikan bahan dan mengambil masa yang lama untuk menyusunkan mengikut kategori yang sesuai. Dalam keadaan seperti ini, kejujuran mereka bersinar tanpa mengira untung atau rugi dan mereka melakukannya dengan hati yang kuat dan komitmen yang teguh kepada cita-cita asal mereka. Perlindungan alam sekitar bukan sahaja frasa untuk ahli organisasi suci, ia adalah sesuatu yang mesti dilakukan dalam tindakan untuk menjaga alam sekitar. Natijahnya, sekiranya kita mengambil berat tentang alam sekitar, kita mesti terlebih dahulu mengambil tindakan sebenar bagi memastikan prinsip menjaga kelestarian planet dalam menjaminkan kewujudan kehidupan manusia dapat ditemalkan. Assalamualaikum kepada Dr. Fazila. Saya ialah Nurul Ashikin binti Lahida dan saya akan bentangkan tentang kesimpulan daripada semua hasil dapatan kajian ini dan juga cadangan bagi penambahbaikan dalam pengurusan sisa pepejal. Secara kesimpulannya,
Masalah sisa pepejal semakin membimbangkan di negara kita di mana ia harus ditangani segera kerana ia memberikan kesan negatif bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada alam sekitar. Seperti mana yang kita tahu, kewujudan perbadanan seperti NGO seperti Zuci adalah sesuatu yang baik kerana ia dapat membantu pihak berkuasa tempatan dalam menangani pembuangan sampah yang juga mengakibatkan sisa pepejal secara berterusan. Sebagai rakyat Malaysia yang juga ingin menjaga kelestarian alam semula jadi ini haruslah dititik beratkan walaupun di mana kita berada. Dapatan ini juga menunjukkan bahawa usaha dalam menyertai Persatuan Zuci ini sebagai sukarelawan untuk menjalankan aktiviti kita semula menjadikan masyarakat mahir dalam melakukannya kerana ia disesuaikan dalam kehidupan seharian mereka. Fokus utama dalam kajian di mana peranan NGO juga sangat penting dalam menguruskan sisa pepejal dalam penjagaan alam sekitar, tetapi terdapat pelbagai usaha yang boleh dilakukan untuk menanganinya. Salah satunya adalah merangka pelan tindakan kesedaran awam pengasingan sisa pepejal yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan yang bertujuan untuk mendidik serta membudayakan amalan pengasingan dalam kalangan masyarakat. Hal ini juga bertujuan agar masyarakat mempunyai sifat menghargai sisa pepejal justru memelihara kelestarian alam sekitar. Antara strategi yang boleh dilakukan adalah promosi pengiklanan dalam pelbagai media sama ada melalui televisyen, radio, akhbar ataupun melalui media sosial yang terkenal seperti Facebook, Twitter dan juga Instagram, di mana mereka lebih aktif dalam sosial media. Selain itu, mewujudkan kolaborasi strategik dengan pelbagai pihak bukan sahaja dengan NGO tetapi juga berkolaborasi antara komuniti setempat yang melibatkan penduduk. Amalan 3R iaitu reduce, pengurangan, reuse iaitu guna semula dan recycle kitar semula juga menjadi langkah berkesan dalam mengurangkan penjanaan sisa pepejal dan penghantaran ke tapak pelupusan sampah. Oleh itu, untuk memanfaatkan generasi akan datang, ia secara tidak langsung dapat memastikan sumber asli diurus dengan baik. Kerjasama mahupun sokongan masyarakat dapat menjayakan projek ini untuk menjaga keharmonian negara dan tidak dipandang serong oleh negara lain.